Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sabra sahabal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini ma'abataka wa ma'afataka. Imam Bilal Musi dan puasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri kepada-Nya. Moga-moga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. 343 betul. 343. Bawa kepada kesimpulan dia. Bawa kesimpulan betul. Itu saya. Masih perbincangan kita pada dua perkara penting ni. Selepas daripada halangan yang berbentuk tetap dan halangan yang mendatang, maka untuk kita fokus meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan adanya raja' dan khauf. Raja' dan khauf. Raja' ni adalah pengharapan, khauf ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perasaan ni mesti sentiasa ada dalam diri kita agar halangan-halangan yang ada di hadapan kita ni kita dapat atasinya sehingga semuanya menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ikrarkan di awal tiap-tiap kita solat itu sangat penting, sangat penting ya. Mana yang kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya lillazi, aku menghadap wajahmu padamu ni, wajah aku padamu. Dan kita pun ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dasar yang sangat penting. Dasar apa tu? Supaya seluruh kehidupan kita daripada tidur sampai tidur semula, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, semuanya jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi ibadat. Berdiri kita ibadat, jalan kita ibadat, tidur kita jadi ibadat, makan kita jadi ibadat, buang air kita jadi ibadat. Biar semua jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Allah sehingga datang al-yaqin, jadi datang kematian. Jadi seluruh hidup kita ni dia mesti jadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tidak, mesti jadi ibadat. Bila nak jadi ibadat, satu ibadat tu mesti bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak tepat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak jadi ibadat. Jadi ibadat. Sebab tu kita baca dalam surah Fatihah tu, ulang-ulang Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Malik, raja di hari pembalasan. Tapi kalau kita terjemahkan sebiji-sebiji tu ialah raja di hari agama. Ad-din tu agama. Jadi ad-din ni ialah apa? Cara hidup. Cara hidup tu mesti tepat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baru hidup kita tu jadi mudah untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hidup kita ni jadi susah lah. Masa hisap nanti tu dia jadi susah. Jadi oleh kerana
halangan yang diletakkan oleh Allah sebagai ujian kita ni, kadang-kadang dia menyebabkan kita hilang fokus untuk beribadat. Contohnya sakit. Sakit itu ujian, tapi sakit tidak semestinya dia boleh memalingkan kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya waktu kita sakit, ibadatnya yang paling utama waktu itu ialah sabar. Sabar itu ibadat. Waktu kita ditakdirkan mungkin terlupa dan melakukan maksiat, jadi waktu itu kamu mesti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat pada waktu itu ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh kehidupan kita ni dia mesti jadi ibadat. Nak jadi ibadat tepat dengan syarak, tepat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat tepat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ikut pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Cuba kita bayangkan, kita selama ni kita keluar daripada rumah, kaki kanan ke kaki kiri? Selama ni kita keluar kanan ke kiri? Belasah kan? Kita keluar kaki kiri, masuk kaki kanan. Cuba kata kita baru Allah Ustaz baru tahu sekarang Ustaz, katalah gitu. Ataupun kita dah tahu lama tapi tak amalkan pun. Cuba bayangkan kita tahu ilmu tu umur 13 tahun, 12 tahun kita tahu. Kita keluar rumah kaki kiri, masuk kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Hukum dia sunat. Tapi kita tak amalkan. Tengok dia punya berapa tahun kita tak amal. Kita dah tahu umur 12, 13 kita dah tahu. Sampai sekarang 40, 50, 60, 70 dan kita tak amalkan. Berarti besarnya kerugian kita, banyaknya rugi kita dia punya tu. Sebab kita anggap macam alah masuk tandas saja, bukannya itu. Tak, masuk tandas juga dia mesti jadi ibadat. Siapa minum air tangan kiri? Kiri boleh, kata tak boleh minum kiri boleh, tapi tak dapat pahala sunat. Pahala sunat menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Minum tangan kanan. Siapa selama ni baca Bismillahirrahmanirrahim, siapa macam-macam lah dia punya tu. Kalau dikira-kirakan tu, Allah Akbar, banyaknya kerugian kita. Jadi kalau kita fikir semua ni mesti jadi ibadat, berarti kita kena tahu semua. Dan ada ilmu. Contoh pakai baju tadi tangan kanan ke kiri je? Kanan ke kiri? Tak usah tangan kanan kot, dah biasa kanan ataupun pakai jubah ni yang sarung dua-dua terus macam tu. Sarung dua-dua kanan, ada buat kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur, alhamdulillah. Dapat makan, alhamdulillah. Berarti kita buat itu semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak makan, nak bercakap. Jadi orang ini dia sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua perbuatan dia tu bila dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi ibadat. Dulu saya ajar, saya sebut banyak kali dah saya sebut. Ada sahabat-sahabat kita yang isap rokok, dia masih isap rokok. Saya kata kalau isap rokok, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh baca Bismillah. Kalau tak boleh baca Bismillah, maknanya tak boleh buat. Benda tu tak boleh buat. Kalau satu benda di dunia ni yang kita tak boleh baca Bismillah, tak boleh buat. Contoh nak ambil rasuah, kita pun Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kalau kita kata tak baca Bismillah. Yang malah kita pula baca Bismillah kan. Baca ada. Maknanya benda tu bagi orang yang dia buat main-main boleh lah, tapi bagi kita yang tahu hukum ni, macam mana boleh Ustaz? Boleh. Sebab apa? Awak kata isap rokok kan makruh je. Nanti makruh boleh baca Bismillah kan? Makruh tak isap rokok? Tak makruh. Fatwa kata haram, tapi dia kata tak, bagi saya makruh lagi. Mana dia benda makruh tak boleh buat. Makan wudu makruh lagi. Yang makan wudu makruh. Wudu sejak
Makan budu makruh? Makruh tak? Makan bawang makruh tak? Makan bawang makruh tak? Makruh, betul. Makan budu makruh? Kalau makan makruh tak boleh tak makan. Makan budu tak makruh. Makan budu harus. Harus. Ya, makan belacan harus. Tapi bila dia busuk ke orang, macam kita makan, lepas tu kita pergi solat Jumaat, solat berjemaah, dia bau ke orang, hukum dia bertukar terus. Jadi makruh sebab dia mengganggu. Tapi makan tu tak makruh, harus saja makan. Ya? Dulu tak busuk. Nak cerita tentang hukumnya, dia kata makruh. Kalau makruh tak boleh dah. Makruh dah kamu pergi bawa benda makruh. Tak makruh. Sebab kelamaan kamu jadi malas ibadat. Tapi orang makan budu tak malas pun ibadat, rajin je. Dia harus asalnya. Tapi jadi makruh tu sebab apa? Dia mengganggu. Ada bau dia, makan bawang. Kan makan bawang makruh tak boleh makan, ustaz. Tak makan. Jadi dia kata harus kot isap rokok. Harus apa boleh isap. Tapi kalau harus, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mana boleh baca Bismillah. Saya kata kalau semua perkara di dunia ni tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu tak boleh buat di dunia ni. Bila buat dia, maka berdosa. Ya? Makan durian lah. Makan durian harus dia makan. Dia bukan dia makruh. Kalau dah makruh awal-awal tak boleh makan. Makruh. Dia jadi makruh bila apa? Makan dia durian tu datang sini, aircon pula tu habis tu. Kalau ada yang terganggu ibadat dia, makan boleh jadi haram. Boleh menjadi haram. Sebab apa? Orang solat tak khusyuk, lepas tu dia kutuk pula kau, disapuk pula makan durian ni apa semua. Jadi tu lepas tu hukum dia bertukar gitu kan. Jadi asal makan dulu adalah harus je. Harus makan. Makanlah, tapi dalam waktu nak pergi solat ni semayang, jangan nak makan dulu kan, tahan dulu. Lepas pada ni baru makan. Sebab dia perlukan setengah jam atau 40 minit untuk masuk dalam perut kita tu. Dia makan-makan tu datang, dia jadi masalah. Boleh makan, boleh makan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Satu perbuatan yang tak boleh baca Bismillah, maka dia tak jadi ibadat. Tak jadi ibadat. Apa-apa yang kita buat, dia jadi ibadat kepada Allah. Berdiri kita jadi ibadat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Alladzi, orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Mereka ni sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakai baju ingat Allah, mandi ingat Allah, sana ingat Allah, keluar tandas ingat Allah Subhanahu wa taala, mandu ingat Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat Allah. Maka dia menjadikan seluruh apa kehidupan kita ni jadi ibadat. Jadi kalau ada satu benda yang tidak jadi ibadat, kita kena ni tak jadi ibadat ni, tak jadi ibadat. Sebab apa? Dia tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak jadi ibadat. Tarik kita balik kepada tugas fungsi yang sebenar kita ataupun fokus yang sebenar kita adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berjalan untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala ni, dia datang macam-macam halangan kepada kita, macam-macam halangan. Bila halangan tu datang, maka antara pendorong untuk kita boleh meneruskan ibadat ialah dua ni, iaitu khauf dan raja. Khauf, takut. Contoh macam kita sihat, masa kita muda, kalau tak datangkan khauf dalam diri kita, dia akan berlengah. Tak apalah, masa kecil nanti dah buat ibadat, baru pergi masjid, baru nak buat ni, baru nak buat ni. Tapi bila kita datang khauf pada diri kita, kita kata dah tak sempat. Semalam siapa? Ustaz yang meninggal muda ni, Ustaz Jabatan Kamu ni, apa nama masuk ni? Apa nama dia? Cuba dah, saya ni nama orang susah sikit ni. Muda ni meninggal, doktor cek jantung, dia tak nama apa, jantung, tak ada apa-apa, jantung tu dah jantung berhenti habis kita kan. Jadi tak kira tua muda, kalau begitu ibadat tak boleh lengah lagi, kamu mesti pergi. Jadi kita datangkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Biar kalanya
bila kita lemah, kita dah uzur, kita dah tak punya banyak masa, datangkan roja dalam diri kita. Roja, yang ini pengharapan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kau taubat dia sungguh-sungguh pada Allah SWT, kau buat dia sungguh-sungguh, insya-Allah kau akan dapat apa nama ni, keampunan, kerahmatan daripada Allah SWT. Maka datangkan roja dalam diri kita. Jadi dua perkara ni sangat penting untuk kita membantu kita untuk meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita pergi pada kitab kita. Nafsu dapat diatasi. Nafsu ni dia penghalang utama. Ada 4 musuh. 3 musuh di luar, 1 musuh di dalam ni. Musuh yang betul tetap musuh. 1 dunia, 2 makhluk, 3 syaitan, 4 nafsu. Jadi yang 3 ni kat luar, 1 kat dalam. Yang paling susah ialah yang kat dalam tu lah. Sebab kita selalu menangkan dia, selalu manjakan dia kan. Alah, ini rasa penat, tak apa yang rehat lah, tak payahlah pergi masjid lah. Kan kita selalu menangkan dia gitu kan. Hampir semua masjid dengan surau. Saya pergi ahli jemaah dia berkurang. Agaknya sebab 2 tahun PKP tu dah diselesa kat rumah lelaki. Allah tarik jajah Allah terus kan. Ini nak kena bersiap, nak pergi masjid, jadi berkurang. Ada yang ada yang sakit dan sebagainya, masih takut dengan COVID apa semua ni. Ada juga lah sebab tu. Tapi ada semua masjid berkurang dia punya macam. Jadi itu peranan nafsu juga, peranan nafsu sebab tu kita yang paling susah sekali musuh ni ialah musuh dalam selimut ni lah, dalam diri kita dalam diri kita. Nafsu dapat diatasi dengan targhib wa tarhib. Targhib ni maksudnya kita pergilah dah apa ni, kamu akan dapat ni, Allah Ta'ala nak bagi ni benda yang disukai. Tarhib ialah kita datangkan dengan ketakutan, takut pada dia tak ada tak banyak masa dah kau untuk beribadat ni, cepatlah pergi. Dunia dah menunjukkan banyak tanda-tanda kiamat, tanda-tanda berlaku kiamat. Dah banyak dah tanda-tanda ni. Kita berlengah lagi apa? Bergaduh lagi apa? Orang bergaduh ni. Ustaz bergaduh dengan ustaz. Ahli politik bergaduh dengan ahli politik. Penjual telur pun dia bergaduh kan. Sekarang ni bergaduh pasal telur. Telur tak ada. Dengan tak ada telur je. Ada telur. Dah ada banyak. Bergaduh je. Allah Ta'ala kurniakan rezeki ni cukup. Tapi bila ada yang tamak, dia Allah Ta'ala tunjukkan dia punya apa. Cukup je. Itu macam durian juga kan. Durian sampai harga, ya Allah, panggil harga Yahudi. Harga Yahudi. Macam mana boleh jadi harga Yahudi? Mahal sangat. Yahudi pun tak jual durian pada dia kau ni juga. Harga Yahudi. Kenapa jadi itu? Mahal sangat. Tapi durian tu makan tak habis. Kita makan sebulan 2 cukup. Tapi buah banyak je. Tapi manusia ni dia tamak. Dia akhirnya berlakulah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi datangkan begitulah targhib dan tarhib. Kalau tidak, nafsu ni dia tak boleh dikalahkan. Nafsu ni kita akan manjakan dia, kita akan sokong dia. Nanti ada hukum ni. Ada hukum. Kita kalau tu berlaku adil ni, satu nama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Al-Adl. Al-Adl, yang Maha Adil Allah Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi orang yang adil. Macam mana kita nak jadi adil? Adil ni bukan ikut definisi kita. Maksudnya ini sesuai dengan aku, ini bagus untuk aku. Kalau itu semua apa yang menguntungkan kita semua adil lah. Adil ni dia mesti ikut hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru adil. Ya'dilu, kata Allah, ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah kerana ia mendekati kepada takwa. Daripada situ kita faham, berlaku adil ni dia mesti ikut hukum. Dia bukannya adil ikut engkau. Kalau ikut engkau boleh ikut engkau je tak? Ni adil
adil. Satu untuk kau, dua untuk aku. Sebab apa? Aku yang tukar bagi, adil lah tu. Hampir ambil lah tu, dia tunjuk tu punya tu kan. Adil, tak adil begitu, tak adil kan. Macam mana nak dapat dia punya suatu pembahagian yang adil ataupun ketetapan yang adil tu? Dia mesti ikut acuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibarat kuda tunggangan yang degil yang patut dituntun dari belakang. Jika ia membelok ke tempat yang membahayakan, ia harus dipukul hingga ia bangkit kembali. Kalau dia malas, kena pukul. Gitu kan, nafsu kita gitu. Demikian juga dengan anak kecil yang nakal. Dia tidak akan belajar kecuali setelah diberi harapan oleh orang tuanya atau takut kepada gurunya. Demikianlah juga keadaan hawa nafsu. Ia seperti binatang liar yang terleka dengan keduniaan. Baginya, takut adalah cemeti, sedangkan harapan sebagai makanan. Apabila hendak mengajak hawa nafsu kepada ibadat dan takwa, ia harus diberi harapan syurga dan pahala, serta ditakut-takutkan dengan siksaan dan neraka. Ini telah datang. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami utuskan wahai Muhammad nazira wa basyira, bagi peringatan dan bagi khabar gembira. Bagi peringatan, bagi khabar gembira. Kalau kau jadi mukmin yang baik, maka masuk syurga. Kalau kau lawan Allah Ta'ala, kau tak jadi mukmin yang baik, buat maksiat, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia sebenarnya raja dan khauf, bagi pengharappan dan bagi takut. Raja dan khauf. Jadi dalam bentuk syurga dan neraka, ataupun dalam bentuk pahala dan dosa. Tapi semua ni benda gaib. Benda gaib. Jadi benda gaib ni tak dapat ditanggapi ataupun tak dapat dirasai oleh akal kita. Tak boleh. Apa yang boleh rasa? Benda gaib. Benda gaib, dia mesti benda gaib jugalah rasa kan. Jadi benda gaib yang paling dekat dengan kita ialah roh kita, nyawa kita, diri kita. Itu benda gaib yang paling dekat dengan kita. Allah Ta'ala letakkan dalam dasar orang yang beriman. Dia boleh lihat dalam surah Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan ghaib, perkara ghaib. Jadi perkara ghaib yang paling dekat dengan kita ialah diri kita, roh kita ni. Kau ada ni, macam mana kau boleh ada ni kat sini? Siapa yang adakan kau? Siapa yang ciptakan kau? Roh kita ni siapa yang ciptakan? Tangan ni kalau tak ada roh dia tak boleh gerak. Kita asalnya mati, asalnya lemah, asalnya tak apa nama ni, bodoh. Tapi bila Allah Ta'ala letakkan roh, dia mula hidup, dia mula dapat ilmu dan sebagainya. Jadi roh tu lah asalnya macam mana kau boleh ada kat sini. Jadi soalan ini membawa kita kepada yang maha ghaib, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kamu boleh kenal Allah dengan hati kamu, dengan roh kamu tu, kamu boleh kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para ulama tasawuf letakkan sebagai satu kaedah bagi mereka, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah daripada roh tadi, dia pergi cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan roh ni dia pernah jumpa dah Allah, dah pernah lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam alam roh, dia pernah jumpa. Sebab tu yang ni saja dia boleh kenal. Itu kita usaha untuk bersihkan hati kita ni daripada sebarang dosa, maksiat, halangan-halangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Bila bersih, dia mula dapat rasa dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibadat-ibadat ni fungsinya apa? Membawa kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat yang kita buat ni, puasa, solat, zakat, sedekah, sebagainya, semua ni ialah fungsinya ialah untuk membawa kita ni balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula. Terus, oleh kerana itu orang yang hendak beribadat perlu membiasakan diri untuk memberikan peringatan kepada nafsu dengan dua perkara tersebut. Jika tidak, maka nafsu tidak mungkin boleh diajak untuk beribadat. Yang masukkan dua tadi tu.
fungsi dia untuk menundukkan nafsu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa ayat Al-Quran menyebut bahawa Allah menjanjikan pahala yang melimpah ruah untuk mereka yang taat dan ancaman siksaan yang amat pedih dan dahsyat kepada orang yang durhaka. Kadang-kadang bila baca ayat Quran pun dia pun tak rasa, tak rasa. Ada para ulama tasawuf ni dia nak didik nafsunya. Kalau tiba-tiba dia macam nak buat dosa dan sebagainya, dia ambil tangan dia letak kat lilin dia, letak kat lilin dia, letak gitu. Kalau kau tahan dengan api lilin ni, buatlah dosa. Letak gitu kan. Tak tahan dengan api lilin pun tak tahan, macam mana dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala kan? Macam mana? Ada siapa yang kita baca dulu tu, seorang ulama yang beribadat, sungguh-sungguh beribadat. Dia kata, kenapa untuk anak muridnya tanya, kenapa kau buat sana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sufyan tadi muka 342 tu. Sufyan Al-Thawri, anak muridnya tanya, kenapa buat sana beribadat? Katanya, kalau di dalam syurga cahaya daripada gigi seorang isteri pun menyebabkan semua ahli syurga ni tunduk, memberikan hormat, ingatkan itu adalah cahaya kebesaran Allah. Bagaimana mula boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ada dua golongan. Dia buat tujuannya untuk beribadat kepada Allah Taala. Satu, dia ingat tentang neraka Allah. Satu lagi golongan yang dia ingat tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh menyebabkan dua-dua ni akan rajin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pada kita lah, kita kadang orang cerita bab syurga biasa je. Tapi kalau cerita bab neraka, kita takut sangat. Ada orang yang kita cerita bab neraka, dia okey pula, dia tak betul. Tapi kalau cerita bab syurga, dia nak sangat kan? Dia nak sangat. Jadi mungkin cerita bab neraka membawa orang itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun cerita neraka yang boleh membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bergantung pada masing-masing. Adapun yang dapat dicapai oleh seseorang hanyalah muqaddimah, pendahuluan sahaja, sedangkan ulama kita, khauf adalah suatu getaran hati tatkala menemui perkara-perkara yang tidak disukai. Dia datangnya rasa takut ni adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mesti ada muqaddimah, maksudnya kita bersedia ke arah itu, kita menyediakan diri kita ke arah itu. Kalau kita tak bersedia, dia tak jadi. Macam kita datang belajar, kita jadi murid. Kita nak jadi murid. Murid tu maksudnya dia ada kehendak. Baru dia belajar, dia tak jadi boring, stres dan sebagainya. Bila dia nak, contoh, orang sanggup pergi je kursus Dr. Azizan Osman, bayar berapa? 30,000, 10,000, 3,000. Ada yang bayar mahal lagi. Sanggup aja sebab dia nak. Dia nak. Tapi kalau dia tak nak, bagi percuma pun datang, kita belajar. Tunjuk cara macam mana. Dia tak nak, sebab dia tak ada kehendak, tak ada murid dalam diri dia. Jadi kita buat sesuatu, itu muqaddimah tu. Ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat. Mesti ada niat, ada persediaan hati untuk dapatkan benda itu. Baru Allah nak ada campakkan kepada kita. Memang khauf bila Allah SWT kalau dia bagi pada siapa, tapi tengok hati mana yang bersedia untuk mendapatkannya. Kalau hati itu tak bersedia, cahaya tetap ada. Jadi hidayah Allah Ta'ala sentiasa ada. Tapi kalau dia tak nak, dia tak nak. Cerita juga macam orang yang kawan yang kalau dulu arwah ayah saya itu di Sarawak, dia kata kalau hati nak, mesti boleh berhenti. Tapi kenapa tak berhenti? Dan tu masih dia cakap, kita tertangkap dalam depan dia tu kan. Ya, Masya Allah, arwah ni 2 kotak satu hari. 2 kotak satu hari. Lepas tu dia sambung lagi. Dia sambung lagi. 2 kotak dia. Kereta lagi lah. Tak boleh betul lah. Lepas sambung lagi. Tapi dekat-dekat dia nak meninggal tu, dia bawa rokok pun tak boleh. Bawa rokok tak boleh. Orang Sarawak pas kita berada pening kepala. Dulu pun macam tu lah. Orang lain pening kepala, tapi kita buat tak kisah je. Dia kata kalau kita nak, hati ni nak, mesti boleh berhenti. Dia ulang. Tak
payah apa-apa kaedah tu. Ya betul-betul. Bila hati tu dia punya keazaman yang sangat kuat, dia jadi. Bila datangnya keazaman itu, Allah pun jumpakan kita dengan hidayah. Tu kadang-kadang kita berdialog dengan orang yang bukan Islam ni, susah kalau dia dah ada pegangan dia. Susah kan, kita nak ajak dia pada Islam ni susah. Tapi kita cakap dengan dia, engkau selalu minta jalan yang benar. Hati engkau dengan hati ni selalu minta jalan yang benar. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita minta jalan yang benar. Jangan kita rasa, wah saya ni orang yang tak benar. Habis tu Allah Ta'ala suruh kita minta lagi tu kenapa? Kadang-kadang kita salah faham juga. Kadang-kadang kita minta salah juga jalan kita ni. Maka Allah Ta'ala suruh minta dengan Allah Ta'ala dengan hati yang benar, ikhlas kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mengaku bahawa kita tidak memiliki apa-apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Orang yang minta tolong ni dia tak memiliki apa-apa. Maksudnya kita dah kata la haula wala quwwata illa billah, ya Allah, tidak ada kekuasaan, tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Baru kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah Ta'ala tak tunjukkan kita jalan yang lurus, maka kau sesat dah. Dalam ibadat pun boleh sesat ni. Orang dia sesat dalam ibadat. Yang sesat dalam ibadat apa? Dia rasa dia dah rasa boleh dah masuk syurga dah ni. Dengan ibadat apa yang dia buat, dia rasa dah cukup banyak ni. Kalau dia masuk syurga ni agak-agak syurga yang paling tinggi agaknya gitu kan. Kadang-kadang rasa begitu dalam diri, ada riak, ada takabur dalam diri. Dia minta Allah Ta'ala tunjukkan yang jalan yang sebenar. Jadi saya kalau cakap dengan mereka ni, kita dah cakap-cakap, nanti ujungnya kita kata kita sama-sama minta dengan Tuhan jalan yang benar, tapi kena minta dengan hati. Jangan minta dengan mulut, minta dengan hati jalan yang sebenar. Nanti insya-Allah Tuhan itu akan tunjukkan jalan yang sebenar. Sebab apa? Sebab dia dah ada permulaan mukadimah untuk bersedia menerima hidayah Allah Ta'ala. Tapi kalau dia nak datang untuk berhujah dengan kita, dia bukan datang untuk cari kebenaran, maka kita nak lawan macam mana pun dia tetap dengan degil dia tu lah kan. Tapi kalau kita datang untuk cari kebenaran, bukan cari kemenangan, cari kebenaran. Ada orang berhujah nak menang, kan? Nak menang aja, tengok hujah aku paling mantap, paling itu. Tapi bukan kita nak cari kemenangan semata, tapi kita kena cari kebenaran. Jadi kalau orang datang tu untuk cari kebenaran, benar-benar untuk cari kebenaran, insya-Allah Allah Ta'ala akan tunjukkan. Jadi kita ada mukadimah je. Kita ada mukadimah bahagian awal kita tu, nanti Allah Ta'ala akan beri kepada kita untuk apa ni anugerahkan kepada kita khasyah, ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khasyah ni apa? Getaran dalam hati yang tatkala memenuhi perkara-perkara yang tidak disukai. Contoh, kita cakap benda yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, kita buruk sangka pada orang dan sebagainya. Tapi lepas tu hati kita rasa macam tak selesanya, jadi gitu kan. Itu getaran dalam hati, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan khasyah, yang takut. Khauf dengan khasyah tu maknanya dalam bahasa Melayu kita ni sama, cuma dalam bahasa Arab ni dia ada sedikit perbezaan istilah ni. Namun antara keduanya terdapat perbezaan. Antara khauf dan khasyah tu ada perbezaan sikit. Khasyah ialah perasaan yang disertai dengan sifat kagum dan agung seperti takut kepada Allah. Manakala khauf pula berlawanan dengan sifat berani atau merasa aman. Khauf rasa tak selesa, khauf yang rasa tak aman. Macam tadi lah saya bagi contoh tadi, kita rasa muda, sempat ke tua? Sempat ke awak nanti pencin? Tak sempat kot. Sempat ke awak esok? Esoklah saya buat, sempat ke esok? Jadi kita rasa macam tak aman je. Tu khauf ni, datang rasa tak khauf. Takut kepada Allah berarti takut akan sesaannya akibat melakukan maksiat, dan menjauhi takut berarti menjauhi maksiat. Ini nak bezakan antara khasyah dengan khauf ini. Datangkan khasyah ataupun khauf, kataan di istilah dalam bahasa Arab. Menurut ulama, yang dimaksudkan dengan takut bukan berarti seseorang itu harus menangis,
Tetapi orang yang benar-benar takut ialah mereka yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang tu cerita tentang kubur, cerita tentang seksa, dia nangis, nangis, tapi buat juga. Masih tu bukan kau tu orang cerita tapi masih juga jaga solat tak? Tak jaga juga. Mengumpat lagi. Riak lagi, takabur lagi. Apa buktinya? Itu jadi tu hari ni mau nangis, masuk dalam tu tunjuklah gambar nangis dalam tu. Hari ni berada dalam majlis ilmu sampai menangis saya. Kata awak nak tunjuk gambar dia siapa tu? Okay. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala aja. Kita nak tunjukkan pada orang lain. Tapi manusia dan zaman sekarang, zaman moden ni dia ikut-ikut. Pergi juga mengadu dekat wall tu. Wall tu orang yang mengadu kat wall ni Yahudi kan. Jangan kan dia pergi dekat wall dekat kan itu aku ngadu ke wall. Kita pun ngadu ke wall, kita juga ngadu. Suami saya dah 50 tahun tak pernah cakap terima kasih saya masak nasi untuk dia. Dia mengadu dalam wall. Dia tak apa dah, dia tak ucap terima kasih pun tak apa. Orang lelaki ni dia susah nak cakap terima kasih. Saya buat pun bukan kerana dia, saya buat kerana Allah Ta'ala. Dan kalau dia tak cakap terima kasih pun tak apa. Sebab apa? Saya dah dapat bahagian saya. Gitu kan? Kita buat kerana Allah Ta'ala, dapat dah bahagian saya dah dapat bahagian saya. Allah Ta'ala saya buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang ajar tu, dia selalu kalau jumpa saya dia mengadu, Ustaz ni suami ni gini aja. Apa je, dia tak payah tu. Kata tak apa, walaupun 50 tahun 45 tahun ajar berkhidmat untuk suami, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hitung semua dah. Tak perlu terima kasih daripada manusia pun tak apa. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti dia jadi ibadat. Kenapa orang bila buat sesuatu dia datang stres, datang macam-macam tu ni? Sebab apa? Sebab dia bukan buat penuh kerana Allah Ta'ala lagi. Kalau buat kerana Allah Ta'ala, buat kerana Allah ni kan. Kalau buat kerana Allah untuk siapa sebenarnya? Buat kerana Allah, bukankah buat kerana Allah itu untuk diri kita? Buat kerana Allah untuk siapa? Untuk kamu lah. Pahala ni balik semula kepada kamu. Tapi buat mesti kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru dapat bahagian kita tu. Kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak dapat bahagian kita. Dan dia akan datang stres. Macam cikgu, guru-guru dia mengajar. Sebab apa? Kamu tak boleh pandaikan dia. Kamu tak boleh pandaikan dia. Yang memandaikan dia itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 11 dia jawab. 11. Marah cikgu. Habis itu dia tunjuk macam ni 1 tambah 1 berapa? 11 lah kan? Kalau yang dengar tu dia cakap. Kalau yang tak tengok, dia jawab dah 2. 1 tambah 1 soalan senang. Tapi 1 tambah 1 bini, yang ni tengok dia gitu. 11 cikgu lah. 11 cikgu kata apa? 1 tambah 1 pun tak tahu. Kadang-kadang kita yang silap. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak fahamkan dia. Kalau kita mengajar ni, kita buat macam-macam kaedah untuk apa? Memahamkan pelajar. Kita dah dapat bahagian kita. Jadi semua kerja macam tu lah. Semua kerja kita jadi suri rumah ke, kita buat kerja apa pun, kalau kita buat kerana Allah, untuk jadikan dia jadi ibadat, kita jadi buat kerana Allah, maka insya-Allah dia tak akan datang stres tu. Tak akan datang stres, datang tekanan. Dan kenapa? Kerana saya buat kerana Allah. Kerana Allah tu untuk saya lah. Kalau untuk saya, apa susah? Untuk saya, untuk saya dia tak ada macam cerita iklan Petronas dulu lah kan. Orang suruh buat motorboat, mau buat perahu ni. Motorboat ni panggil, kita panggil motor. Dengan dia panggil yang pakai enjin kat belakang, speedboat, macam speedboat tu lah. Iklan tu macam tu. Akhirnya dia nak pencet, tokek dia kata, you buat satu lagi untuk saya. You buat satu lagi. Buat yang terbaik. Ambillah kayu yang paling bagus semua.
Oleh kerana dia ni dah tak ada hati untuk bekerja, dia buatlah juga pilih kayu yang biasa-biasa, cat yang biasa-biasa. Last sekali bila dah siap, token dia datang bagi kunci, dari kunci motor tu, dia bagi je, ni untuk kamu. Untuk aku? Kalau untuk aku, patutnya buatlah yang paling bagus, pilih kayu yang paling baik, enjin yang paling baik. Tapi oleh kerana dia rasa, buat untuk orang ni, malas aku, dah tak nak kerja. Jadi gitulah kita beramal ibadat untuk kamu. Yang kamu buat ni untuk kamu. Allah Ta'ala nak apa daripada kamu? Yang ibadat penat-penat ni untuk kamu, bukan untuk aku. Allah Ta'ala tak perlukan pada tu. Dia Malikul Mulk, raja bagi semua kerajaan yang tidak ada apa-apa kekurangan pun. Tak perlu pun apa-apa daripada kita. Nabi buat untuk siapa? Buat untuk kamu lah, diri sendiri masing-masing. Kalau begitu, sepatutnya saya buat yang terbaik lah. Dan tidak perlu ada lagi perasaan tertekan, sedih dan sebagainya. Azan bersyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa la quwwata illa billah. Habiskan bagian ini. Akan tetapi orang yang benar-benar takut ialah mereka yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul takut, tinggallah perbuatan tersebut, tapi tak tinggal perbuatan. Ini ramai orang menangis, tapi menangis air mata buaya kan? Jadi mesti taubat, jangan taubat sungguh-sungguh. Taubat nasuha, cukup syarat dia kan? Antara ni ialah taubat itu adalah nadam, datang penyesalan. Penyesalan ni orang tak tahu, orang tak tahu kita menyesal tak menyesal. Kita je dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau buat, kata saya tak nak buat dah benda tu, nangis apa semua, tapi dalam hati masih lagi tak tu. Tu macam mana taubat tu? Macam mana tu? Menyesal. Engkau dengan Allah Ta'ala je yang tahu. Jangan ni nak buat falsafah menyesal. Dalam tu an-nadam. Allah Ta'ala berfirman, wa khafu in kuntum mu'minin, tetapi takutlah kepadaku, jangan cuai perintahku jika betul-betul kamu orang yang beriman. Jadi syarat iman ni adalah takut, ada rasa takut kepada Allah SWT. Saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa tu buat benda tu? Waktu kamu buat tu iman kamu rendah ataupun iman kamu tidak ada, maka buatlah masih ada pada Allah. Tapi kalau ada iman, takkan orang tu buat, tak berani nak buat. Macam ada satu video mana dekat masjid mana tu, seorang pemuda yang solat tak boleh rokok, orang dah solat dah diri lagi kat situ. Sampai bacakan ayat-ayat Quran ni, tiup baru dia mula sedar balik. Kenapa? Nampak api besar kat depan. Bukan orang tak nak datangkan itu, kita takkan nak tunggu semua datangkan mimpi api besar baru kita dengar. Tapi macam mana kita pupuk hati ni supaya dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pupuk hati ni. Kalau tahu kita sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Dengan demikian, khauf berarti syarat iman, iaitu seseorang itu tidak akan dikatakan beriman jika tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mukadimah pendahuluan khauf terdiri pada 4 perkara. Dia ada mukadimah dia. Mesti ada permulaan. Dia, saya ni takut kepada Allah. Tapi apa dia punya tanda takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dalilnya? Yang pertama, ingat segala dosa yang telah dilakukan serta banyaknya musuh yang membawa kita kepada kezaliman, sedangkan kita tidak dapat lepas daripadanya dan terus mengikutinya hingga kini. Nafsu, syaitan dan ikut je tidak lepas kita. Yang banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan buat lagi dosa tu, buat lagi, ulang lagi. Dan selalu ingat begitu. Itu adalah tanda dia itu takut pada Allah. Tapi kalau tak ada tanda tu, macam mana kau kata kamu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua dia kata apa? Ingat akan berat siksaan Allah bagi orang-orang yang durhaka sehingga kita tidak akan kuat atau mampu untuk menanggungnya. Selalu ingat
neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, jumpa ayat-ayat tu, nangis. Kalau tak nangis, buat-buat nangis tak nangis, buat-buat nangis. Tapi kita tak tahu mana orang nak nangis. Tengok terjemahan dia. Dan kalau tak datang rasa begitu, kita buat-buat dulu, buat-buat nangis. Datang nanti insya-Allah akan nangis. Tapi kita boleh dapat rasa neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni, masya-Allah. Kalau api neraka ni pun api dunia ni pun dah sangat panas, bagaimana dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Itu mukadimah tu nak datangkan rasa benar-benar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dia kata sentiasa sedar akan kelemahan diri dalam menanggung keperitan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu macam zikir Imam zikir pula bersyair Imam Syafi'i kata ila sulil firdausi ahla. Ada orang kata ada orang pergi syair tu, iaitu syair dia rasa diri dia tak layak untuk masuk syurga Allah. Dengan ibadat ni rasa tak layak masuk syurga Allah, tapi tak sanggup tanggung neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan adalah luahan perasaan yang dalam bentuk syair ni, gitu kan. Orang Arab dia bahasa yang tinggi putih ni, mereka ni syair lah. Kita bahasa-bahasa hikmah, bahasa-bahasa yang puitis, kita dapat rasa, ada rasa gitu. Yang keempat, sentiasa ingat akan kekuasaan Allah terhadap diri kita. Dia dapat berbuat apa sahaja sesuai dengan kehendaknya dan pada bila-bila masa sahaja yang dia kehendaki. Kalau dia matikan kita, mati. Kalau dia nak izinkan untuk kita hidup lagi, hiduplah kita. Jadi kalau kita ni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita di bawah kekuasaan Allah. Awak bila mati, bila-bila Ustaz? Kalau Allah Ta'ala ambil, matilah Ustaz. Oh, kalau begitu awak di bawah kekuasaan Allah Ta'ala lah kan. Kalau awak di bawah kekuasaan Allah, awak hamba Allah, maka awak ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tanda awal bahawa kita ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 4 tanda ni yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada kita supaya kita dapat perhatikan diri kita. Betul tak kita ni orang yang betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata kita takut kepada Allah, betul ke kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat dia pun tidak. Ingat dia pun tidak, ingat neraka pun tidak, ingat kelemahan diri kamu pun tidak. Bagaimana kamu kata kamu ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Penutup Allah Ta'ala berfirman 346 tu, buka 346 Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Itu syarat dia. Sebenarnya orang yang menaruh bimbang takut melanggar perintah Allah adalah daripada kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Kalau tu ulama, ulama kenapa? Dia ni ustaz, jadi ulama tak. Itu ramai orang yang ada ilmu tapi tak takut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat dia alim ialah dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmunya dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk dalam ayat Allah Taala ni innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah ulama. Ulama tu maksudnya dia alim dan ada ilmu, dia amal dengan ilmu dia dan datang merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru disebut sebagai alim betul, ulama betul. Kita dapat satu ilmu, kita amalkan ilmu kita. Amal tu menyebabkan sampai kita, Masya Allah, nak ambil barang orang tu sampai meletak. Tak takut nak ambil barang orang, tak apalah tu, ambil. Nanti dia ada satu cerita seorang ulama ni, dia buat apa? Dia ajak sahabat dia makan ikan bakar. Kemudian untuk hilangkan tanah ni, dia pergilah ambil tanah jiran dia sebelah tu, tanah pasir di sebelah tu. Dia bagi pada jiran dia dan dia buat ini untuk menghilangkan bawahannya ikan tersebut. Ambil pasir tu pun tak mengurangkan apa-apa pun, ambil letak balik dia. Tapi oleh kerana dia ambil tak minta izin dengan tuan dia, dia rasa Allah, Masya Allah, bertahun-tahun menyesal. Maksudnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ulama betul lah tu. Tapi kalau kita ilmu tinggi tapi Masya Allah kan, masing-masing kita tahu kan, kita ilmu tahu, ni tahu cerita apa pun tahu, tapi kamu macam tak ada rasa takut pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembang pun sedap je kan. Kita
Itu maksudnya kamu belum lagi benar-benar alim, jadi belum lagi benar-benar mengetahui tentang hakikat sebenar ilmu tersebut. Jadi ini syarat untuk jadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tak sampai lagi, tapi kita usahalah datangkan dia punya tu, belajar, ada ilmu, lalu kita praktikan, insya-Allah yang takut ni Allah Taala akan campakkan dalam hati kita, sehingga kan dia sanggup berlapar daripada ambil hak orang. Sanggup dia berlapar. Kata tak apa ni, awak ambil je sekali ni, makan 7 keturunan tak habis. Sekali ambil 7 keturunan tak habis. Dia ambil 7 keturunan, tapi macam mana pula ni nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Dia takut tak apalah. Dunia ni hanya sementara, tapi akhirat kekal selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita tak pada dunia ni susah sikit, tapi akhirat kita jadi senang. Jadi itu takutlah tu, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sikit je, tapi dia punya takut, masya-Allah, tinggi. Sebab apa? Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sediakan hati kita ni untuk menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang sedia, insya-Allah Allah Taala akan kurniakan macam-macam rasa, macam-macam nikmat yang membawa kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian pada malam ini, jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikri wa qalban mafhuman bi syukri wa badanan hayyinan lajinan bi ta'ati. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bi hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.